Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Udah jampui. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وأصحابه والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا على هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين، وخصوصا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, saya hormati seluruh ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada petang ni alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah dengan kurniaan nikmatnya. Hari ini 6 Ramadan, masih berada pada 10 awal yang pertama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam satu hadis, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqun minan nar. Disebutkan 10 malam yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yakni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita maksudkan rahmat Allah ini bukan sekadar di dunia, bahkan sampailah kasih sayang Allah, rahmat Allah di akhirat kelak. Kita nak cari rahmat Allah ni bukan sekadar di dunia, bahkan nak dapatkan rahmat Allah hinggalah ke akhirat besok. Sebab besok tuan-tuan, di akhirat kita semua akan menghadap Allah dalam keadaan menerima sama ada syurga ataupun neraka. Masuk syurga tuan-tuan sebab rahmat Allah. Kalau nak kira amalan kita tuan-tuan, berapa banyak orang yang ada banyak amalan, sampai depan Allah habis amalannya. Disebut dalam satu hadis bagaimana diceritakan oleh Nabi tentang golongan yang muflis. Golongan muflis ni tuan-tuan, sewaktu mana di dunia ni banyak amalan dia, sembahyang dia banyak, puasa dia banyak, apa lagi sedekahnya banyak, bermacam jenis amalan dia banyak. Tapi bila sampai depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila dihitung-hitung balik, amalannya dengan Allah sangat baik, tetapi amalannya sesama manusia tidak baik. Maka dikurangkan sedikit demi sedikit, ditolak, sampai akhir sekali amalan baik dia habis, tinggal pula dosa, ditambah dosa yang belum selesai lagi terhadap orang yang akan klaim kepada dia, maka jadi dosa banyak, pahala habis, akhirnya ke neraka dahulu.
Maka kita masuk bulan Ramadan tuan-tuan, bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut bulan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kena ingat, hari ini saya nak ambil satu tajuk saja, ringkas saja. Bulan ini tuan-tuan kenal sebagai bulan Al-Quran. Bulan Ramadan disebutkan sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidatina Fatimah binti Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini disebutkan annahu akhbaraha anna Jibril kana yu'ariduhu al-Quran kulla 'amin marrah, wa annahu 'aradahu fi 'amin wafatihi marratain. Disebutkan daripada Fatimah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi baginda untuk mengajarkan Al-Quran, yakni mendengar dan meneliti bacaan Al-Quran sekali dalam setahun, yakni dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan kena tahu, bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Bukan takat turun Al-Quran, bahkan Nabi bersama malaikat Jibril membacanya. Nabi disemak oleh Jibril, yakni seperti kita lakukan hari ini. Amalan itu nama dia tadarus Al-Quran. Hari ini kita baca Quran beramai-ramai kerana kita mengikut sunnah Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Kemudian disebutkan pula, tetapi menjelang tahun kewafatan baginda, Jibril alaihi salam datang mengajarnya 2 kali setahun. Dekat-dekat Nabi nak wafat, maka malaikat Jibril mai kepada Nabi mengajarkan Nabi tentang Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bulan ini bulan Al-Quran. Bukan sekadar kita solat sahaja, bahkan kita mesti mendalami ilmu Al-Quran. Atau umumnya kita bukan hanya solat ibadat, tetapi kita kena adakan majlis ilmu. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini kata ulama bukan hanya ibadat solat sahaja, bahkan bulan Ramadan ini perlu kita adakan majlis ilmu. Sebab apa majlis ilmu tuan-tuan? Sebab majlis ilmu inilah yang nak bantu kita khusyuk dalam solat kita, khusyuk dalam ibadat kita. Kita tahu mana halal, mana haram, mana dosa, mana batal, mana makruh, mana sah. Ketika itu dinilai dengan ilmu yang ada. Senang saya nak sebut tuan-tuan, ilmu ini ibarat imam. Amalan ini ibarat seperti makmum. Maka makmum mesti ikut imam. Kalau nak solat berjamaah, mesti makmum kena ikut imam. Makmum tak boleh potong imam, makmum tak boleh lebih pada imam. Termasuklah dalam apa-apa jenis bacaan. Contoh, saya nak bagi contoh, mayang zuhur pelan belakang dah, tapi jangan ada orang baca kuat lebih pada imam. Ada tuan-tuan kadang-kadang mayang dia baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak boleh baca kuat, ganggu orang. Ya, kalau imam baca kuat dah, dia kuat lagi, maknanya dia melebihi imam. Sebab tu kita nak buat satu perkara ini, Nabi mengajarkan kita ketika sampai Ramadan, malaikat Jibril akan mendengar dan meneliti bacaan Nabi SAW. Kemudian disebut pula dalam riwayat sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan sesi pembelajaran Al-Quran, mendengar dan meneliti bacaan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril alaihi salam adalah pada waktu malam. Maknanya Nabi dengan Jibril, mereka berdua ini di malam hari. Waktu malam hari ini kena hidupkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pada malam hari, kalau tuan-tuan nak kira, Nabi sendiri dalam bulan Ramadan malamnya teramat sedikit tidurnya,
kerana mereka jaga dengan ibadat. Bila ganti tidur siang untuk cover malam, ibadat penuh. Kita siang pun tidur banyak, malam pun banyak. Masuk dalam kuliah pun tidur lagi. Ada lagi yang tidur dah, tak ada lagi dah. Awal lagi jangan tidur lagi. Nah, sejuk-sejuk tengah hari ini. Nah, maka disebutkan hal ini nak bagi tahu kepada kita, amalan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan adalah digalakkan. Lebih digalakkan pada waktu malam, kerana malam ialah waktu yang terhenti daripada kesibukan dan waktu yang terhimpun perasaan sedih dan gelisah. Disebut dalam kitab, bacaan Al-Quran ini lebih digalakkan waktu malam. Pasal apa? Waktu tu tak sibuk mana dah. Malam-malam ada lagi tak bazar Ramadan? Tak ada anak. Tuan-tuan nak tadarus time siang, hari. Lepas asar, member ajak, jom sejuzuk, obat doa. Dia tahu aku duduk kalut nak pergi bazar ni. Jam. Dan aku pergi lambat lagi, habis pula. Lagi tengah hari, member ajak, jom sikit lagi. Oh, aku lupa, bini aku suruh pergi beli ni pula, kalut juga. Pagi pula lagi ada alasan dia, aku nak kena pergi tang sini pula, aku nak pergi situ pula. Jadi disebutkan, apabila dibacakan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, maka nak bagi tahu Ramadan ini digalakkan membaca Al-Quran itu. Maksud digalakkan ni bukan kata siang tak boleh baca. Tuan-tuan kena ada beza. Maksud digalakkan bukan dilarang pada siang hari, tapi lebih baik dibacakan pada malam waktu, kerana ketika itu terhimpun perasaan sedih dan gelisah. Malam hari hati kita pun mula sunyi. Ada? Hati kita mula lapang. Orang kok jalan pun dah tak ada dah, pakat balik belakang dah. Ketika itulah disebutkan, nah, kala itu juga hati dan lidah mudah bergandingan untuk bertadabbur, berfikir dan meneliti, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muzammil. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya salat dan ibadat malam lebih kuat kesannya pada jiwa. Tuan-tuan kalau tarawih buat siang hari, tenang. Taubat tak tenang, duk nampak cerah ya. Sebab tu qiyamul lail tuan-tuan, kalau kita buat qiyamul lail, dia lebih tenang pada kita buat siang hari. Saya bagi perbezaan. Mayang tasbih boleh buat siang, boleh buat malam. Kalau kita buat siang tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa macam biasa. Banding dengan kita buat malam, dia main dengan keadaan sepi, sunyi, dia rasa hati ni zuk sentuhan. Bila kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sunyi lah. Pergi main dengan siang sekali lagi, dia bunyi mesej kawan tu masuk, telefon kawan ni bunyi, dah kita pula masuk masjid, handphone pun bawa, silent off pun tak, ganggu habis. Jadi semayang kita siang, disebut dalam Quran ni, kesannya malam hari lebih kesan jiwa. Dia bukan kesan pada masa ke tak. Kita ni tuan-tuan, nak tenang bukan pada muka tenang, nak tenang pada hati. Nah, hati ni yang nak membuatkan ketenangan, bukan pada wajah kita luaran tenang. Maka itulah Allah Ta'ala sebut, kesannya ibadat malam termasuklah bacaan Al-Quran. Dan padanya itu disebutkan, bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Allah Ta'ala sebut pada kita tuan-tuan, amalan apapun malamlah yang terbaik, kerana waktu itu hubungan kita dengan Allah lebih fokus berbanding dengan siang. Kita masih banyak benda yang kita sibuk. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Masa yang Allah Ta'ala sebut pada bulan Ramadan ini adalah diturunkan Al-Quranul Karim, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan ni tuan-tuan kena jadikan bulan Al-Quran, yang mana Allah Ta'ala sebut petunjuk bagi manusia dan pembezaan
Yang mana yang boleh kita pilih baik, mana yang tidak baik, Al-Quran lah panduan yang patut kita ambil. Hari ni tuan-tuan masuk Ramadan dah 6 hari dah. Kita baca Quran banyak mana dah tuan-tuan. Nah, kita dah masuk Ramadan berapa hari dah tuan-tuan, kita masih lagi Al-Quran kita tak ada dalam jiwa kita. Kadang-kadang tuan-tuan Al-Quran ini kita biarkan ia berlalu. Kalau boleh tuan-tuan target pada tahun ini, andai kata ini Ramadan terakhir bagiku ya Allah, biarlah Al-Quran tuan-tuan sesuai dengan bulan dia, kita khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini. Sebab baginda Nabi sendiri selalu bersama dengan Jibril membaca Al-Quran. Membaca Al-Quranul Karim. Lalu disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, bila disebutkan Al-Quran turun pada bulan Ramadan ini, bermaksud Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus. 30 juzuk diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni langit dunia, pada malam yang disebutkan malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Maksud turun tu bukan turun ke bumi semua. Turun ke bumi semua ni tuan-tuan berlaku sebanyak 23 tahun secara berangsur-angsur. Ada riwayat mengatakan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. 22. Tapi tuan-tuan jangan balik sekejap lagi cari tikam mengekok pula. Tak kena. Pusing mai, 22 sama ya. Dia duduk tunggu lama dah. Aku duduk tunggu dari tadi. Nombor tak keluar. Keluar juga nombor. Lega dia tak. Hampir tekan kot mana pun 22. Keluar mai 22 juga. Pusing kot mana pun sama ya. Tapi nak sebut Al-Quran tu turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah secara 30 juzuk. Barulah Allah Ta'ala turun sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan keadaan, berangsur-angsur dari umur Nabi 40 tahun sampailah umur Nabi 63 tahun. Ayat pertama turun di Mekah, ayat terakhir turun di Mekah. Tuan-tuan kena ada beza. Nak kenal ayat turun di Mekah ni macam mana? Ayat turun di Mekah ni antaranya bermula dengan kalimat Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau ayat turun di Madinah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ada beza tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok ayat yang panjang, ayat turun di Mekah. Ayat turun pendek-pendek ni ada juga turun di Madinah. Maka ada ayat nama dia Makkiyah, ada ayat tentang Madaniyah. Jadi tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan tengok surah ni. Oh ni surah ni Makkiyah. Oh ni surah ni Madaniyah. Maksudnya Al-Quran diturun secara berangsur-angsur. Start dari malaikat Jibril turun kepada Nabi Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi saya nak sentuh pada ayat yang pertama tuan-tuan. Allah hantar Jibril suruh Nabi baca Iqra, Iqra 3 kali Nabi baca. Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak tahu nak baca apa wahai Jibril. Maksudnya apa tuan-tuan? Nabi kena menuntut ilmu sama macam kita umat Nabi kena menuntut ilmu juga. Poin di sini tuan-tuan, bila Nabi sendiri tak boleh baca, malaikat pun kata baca. Baca apa wahai Jibril? Baca apa wahai Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat yang disebutkan di situ. Maknanya permulaan awal-awal tuan-tuan tengok perkembangan Islam yang ni penting dalam hidup kita. Menuntut ilmu penting dalam hidup kita. Tuan-tuan sibuklah macam mana di dunia ni tuan-tuan, tuan-tuan kena hadir dalam majlis ilmu. Ilmu ni tuan-tuan dia ibarat cahaya. Tuan-tuan duduk dalam bulan Ramadan, tuan-tuan nak cahaya terang setiap masa. Biar kita tahu kesilapan kita apa, biar kita tahu kesalahan kita apa, baru kita rasa nak insaf.
Biar kita rasa macam kita ni buat satu benda tak dapat ampunan, kita kena buat benda sampai dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan, orang puasa ni tuan-tuan, dia ada 3 golongan. Ni hak tuan-tuan puasa lah ni tuan-tuan tengok tuan-tuan duduk tak mana. Pertama kali Imam Ghazali kata as-saumul am. Imam Ghazali kata pertama puasa umum. Puasa orang awam. Puasa yang macam mana tuan-tuan orang awam ni, dia puasa tak makan, dia tak minum, dia lapar, dia dahaga. Dalam masa yang sama, dia tidak menjaga anggota-anggota badan yang lain, seperti menjaga mata, menjaga telinga, anggota tangan, kaki dan sebagainya. Dia nama aja puasa, tapi mata lihat maksiat serupa yang bulan biasa juga. Habaq saja puasa, tapi mulut duk mengata, duk aib orang serupa tu juga. Habaq saja puasa, telinga ni macam tu juga. Tak ada perubahan, duk dengar benda-benda merapu juga. Nah, kemudian dia masuk bulan Ramadan ni, dia puasa. Dalam masa yang sama, dia pergi juga tempat-tempat yang melalaikan, sibuk hari-hari duk pergi jalan sana sini, tak cari pun masjid. Patut bulan Ramadan ni tuan-tuan, perbanyakkan datang ke masjid. Sahabat Nabi tuan-tuan, bulan Ramadan mereka iktikaf dalam masjid. Nah, mereka iktikaf dalam masjid. Sampailah mereka iktikaf malam pertama sampailah malam 23. Ni nak cerita kat tuan-tuan ni, sejarah macam mana berlaku solat sunat tarawih ketika mana Nabi SAW keluar daripada rumah Nabi mai ke masjid dalam bulan Ramadan malam yang ke-23. Tuan-tuan kena ingat benda ni. Saya pernah waktu 2006, 2007 kalau tak silap saya lah, saya pergi imam di masjid satu tempat di Kuala Perlis. Saya tak mau bincang tentang bab-bab semayang berapa dak. Saya jumpa satu manusia ni, dia ni hebat. Bagi saya waktu tu saya kagum dengan dia. Pasal apa kagum? Depa habaq dia ni ustaz main tarawih 3 malam ya. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat dan malam sampai raya dia tak ada. Saya pun tak faham mula-mula. Pasal apa haji tu tak main dah. Ustaz tahu tak, dia ikut sunnah 3 malam dia keluar main masjid. Tu dia. Saya fikir juga, lama-lama saya fikir, rupanya sunnah Nabi 3 malam ya. Pasal Nabi keluar 3 malam. Lama-lama kita pun dapat maklumat semula bahawasanya Nabi keluar malam yang ke-23, malam 25 dan malam yang ke-27. Bukan 1, 2, 3. Dia main 1, 2, 3 tak main terus. Saya kata hebatnya Pak Long ni, haji ni, main 3 malam. Tapi main masjid, naik motor. Ingatkan naik kuda ke, naik unta ke, baloi nak ikut Nabi, kemas kemin. Kira kami ni, main tiap-tiap malam ni berasa macam tak sunnah. Tambah tu imam pula, duduk sebulan tang tu. Dia tengok kami ni macam, mereka ni muah tak sunnah. Dia muah tak sunnah. Habis 3 malam sunnah. Bila kita tengok balik, rubah-rubahnya Nabi saat mana sahabat iktikaf dalam bulan Ramadan, malam 23 Nabi keluar. Nabi pun timbul. Bila Nabi keluar tuan-tuan, sahabat Nabi ni pakak mai terpa duduk belakang Nabi. Dia pun tahu dah Rasulullah ni dia keluar mesti dia semayang, kita ikut dia. Dikatakan malam yang 23 Nabi keluar, sembahyangnya Nabi sampai tengah malam. Tu malam hak 23 hak pertama Nabi keluar. Bila Nabi habis, Nabi balik. Sahabat hak mai malam tu pakat viral habis, bagi tahu kat semua kawan-kawan, "Wei, jom malam ni kita kena pergi masjid pasal Nabi keluar dah semalam." Pakat-pakat mai penuh. Tengok-tengok Nabi tak keluar pula dah. Mereka kata, tipu hampa ni, geng 23 tipu. Pakat-pakat berdehem. Rumah Nabi sebelah tu pakat-pakat duk. Nabi dengar, Nabi buat tak tahu. Mereka kata, hampa ni muhuk. Geng-geng hak malam 24 Mai tu, pakat duk condemn 23 punya geng. Hampa ni geng penipu, kami keluar-keluar. Mana Nabi tak keluar pun. Mereka kata, betul. Malam dia keluar, hari ni tak keluar. Tak tahulah kami pasal apa. Tak apalah, balik siang lah mereka.
Masuk malam 25, tiba-tiba Nabi keluar pula dah. Geng 24 tak main lah, tak percaya malam. Geng-geng 23 tadi duk ada macam tu lah. Mereka memang duduk dalam masjid je, mayang pula dengan Nabi. Dikhabarkan sampai 1/3 malam. Hak tadi ni sampai tengah malam, ni sampai 2-3 pagi Nabi solat malam. Viral pula dah malam esok pagi. Woi, rugi tak keluar. Buat pula 24 tak puas hati nak pergi cek malam 26 mai pula. Masuk 26 Nabi tak keluar pula dah. Buat ni kata apa ni muhung bulan Ramadan pun duk muhung lagi. Tak apalah tuan-tuan. Akhir sekali malam 27 barulah Nabi keluar pula yang ketiga. Malam 27 tuan-tuan, Nabi keluar, dikatakan sahabat Nabi, kami sempat waktu Nabi habis saja semayang malam tu, kami sempat sahur, terus masuk subuh. Maknanya apa? Dekat-dekat subuh baru habis semayang malam Nabi. Allahu Akbar. Nah, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, saya pun selalu fikir, baru ni tuan-tuan dihadirkan oleh seorang imam, Ustaz Fidai Al-Hafiz dari Jitra. Kan dia main baru ni, suara dia padu tuan-tuan. Dia dulu gemuk, cabang kita besar sikit, lalu dia kurus, dia slim. Bukan dia kerak isi buang perut lah, dia memang dia jadi kurus. Tak apalah, baru ni dia main hari Jumaat. Nak jadi cerita, Jumaat tu khutbah saya pula kat masjid dia, malam dia main masjid saya. Tukar kami trade in. Saya pergi khutbah masjid dia main malam tarawih masjid ni. Sembanglah habis mayang tarawih tu, sembang habis mayang Jumaat, saya sembang dengan dia. Dia pun cerita tentang hari ni, tentang tarawih dia kata. Ada kita lah ni, dia kata imam-imam hafiz Quran, dia kata hafal Quran tapi baca satu ayat dia. Baca 2 ayat saja. Dia kata walhal bulan Ramadan ni nak jumpa tarawih setahun sekali lah. Tu pun kira lagi nak semayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dia cerita dia semayang tarawih 8 rakaat setengah juzuk. Saya semayang tarawih 20 baru berapa muka surat kan. Dia semayang tarawih 8 rakaat setengah juzuk. Saya pun duk menung juga kalau aku buat kat Badawi mampu berapa ni hilang habis kan. Pasal kita ada biasa ekspres. Apa makna kita ekspres tuan-tuan? Bukti sahabat ada tuan-tuan ekspres. Saya tengok kalau tuan-tuan pi di Kedah. Di Kedah tak macam kita di masjid ni. Di Kedah dia ada Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud. Ada tengah takah tempat tu siap bunyi apa lagi? Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kita mana ada? Semua sekali ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zuhna wa Maulana Muhammad. Mungkin yang tu nampak ekspres lah. Kena ustaz duk baca panjang, ustaz jangan duk mai dah baca panjang lagu ni. Dan bila dia tanya saya, ustaz, majlis ustaz macam mana? Saya kata ustaz baca lebih panjang ni. Kan? Alhamdulillah. Dia orang ingat Quran tuan-tuan. Tuan-tuan doalah kat dia. Baru-baru ni depa masuk tilawah Quran peringkat negeri Kedah. Ustaz Fidai tu. Nah, depa dapat 7 orang yang akan dipilih pula siapa nak wakil Kedah. Dia salah seorang. Saya kata kat dia insya-Allah Ustaz Ramadan Ustaz berkat doa jadi juara Kori Kedah, jangan tak main Badawi dah. Lagi jadi Kori Kedah anda tak main tahun ni dah. Doa tak jadi Kori tak apa. Kan? Ada sembang dengan dia aku tu lah. Kan? Jadi tuan-tuan, bila disebutkan sahabat Nabi mereka keluar semayang dengan Nabi, dikatakan ketika kami di belakang Nabi, waktu Nabi baca surah Al-Baqarah, habis surah Al-Baqarah kami nak turun rukuk dah, Nabi sambung pula Ali Imran. Habis Ali Imran kami ingat nak habis dah Nabi sambung pula surah An-Nisa 4 juzuk lebih tuan-tuan satu rakaat. Saya tak boleh fikir ada sahabat Nabi semayang 2 rakaat 30 juzuk. Nah, kita kadang-kadang fikir balik, ya Allah, Ramadan ni lah waktu kita nak semayang rasa khusyuk sikit tuan-tuan. Nah, bulan Ramadan ni lah nak buatkan kita rasa semayang kita ni rasa lebih sikit daripada luar Ramadan. Tuan-tuan tengok ramai mana orang pakai ambil package umrah Ramadan pasal nak dapat feeling semayang di Mekah dan Madinah. Imam-imam di Mekah tuan-tuan bacaan mereka panjang.
Nah, tapi boleh berdiri tak kita? Boleh. Kita kalau panjang kalau lepas ni kita cari masjid lain hak paling laju. Nak laju tuan-tuan, pi di Pulau Jawa 7 minit 21 rakaat. Tuan-tuan kena hak tu, tuan-tuan demam, masuk ICU, nafas tak cukup, jantung terhenti, mati terus. Nah, mau tak laju tuan-tuan? Angkat takbir bismillah terus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dia jampui. Tak payah kata dia tuan-tuan. Kita duk tengok pun. Kita tengok ya, tak payah turun dengan dia. Biar dia turun seorang. Tengok dia ramai-ramai. Kita pun kata kita mengah tengok dia. Kalau kita ikut pergi sekali tuan-tuan, mau kalau semayang atas kursi, mula-mula boleh turun ikut, masuk rakaat 3-4, terap, masuk kereta terus. Imbulan beratok penuh. Pakai ambil seorang-seorang. Biasa bawa seorang-seorang, lah kali pakai naik ramai-ramai imbulan. Nah, bawa pergi hospital. Mau duduk dalam wad belakang. Nak cari imam tuan-tuan, kadang-kadang kita dia pun bagi pandangan kat saya lah. Dia kata, masjid ustaz, dia kata, apa ni kena buat macam ni, dia kata. Saya kata nak buat macam mana Ustaz? Ustaz kena cari lepas ni imam-imam yang suaranya bagus dan ingatannya bagus. Dia ajak saya. Macam dia sendirilah. Dia kata Ustaz kena cari, dan kalau boleh Ustaz jangan kira nak bayar kat imam-imam. Ni sahabat ni supaya mana tahu AJK yang ada apa ni boleh masuk dalam corak. Dia sendiri tuan-tuan dijemput orang pergi imam tarawih tempat dia. Tahu dia bayar apa semalam 500. Boleh bayar Badawi 500. Taubat lahum tak dia kata. 500 boleh pergi 3 hari, 2 pagi sehari dia kata. Buat pergi mampu. Tapi dia kata Ustaz, kita nak semayang Ustaz. Nak bagi orang-orang rasa seronok semayang. Dia kata lah ni dapat namanya imam. Baca sikit. Bayar banyak. Dia kata biar kita cari yang puas hati, dia kata suara elok, ingatan pun elok, jangan kira dalam bab bayar. Dia habaq macam tu tuan-tuan. Dia nak habaq kat saya. Saya pun kata kat dia, minta maaf banyak Ustaz. Saya pergi tempat Ustaz bayar banyak. Ustaz main tempat saya, dia bayar sikit. Dia kata tak apa Ustaz, buat macam mana. Saya kata itulah. Tapi betul juga saya kata, kalau kita dapat imam tuan-tuan, dia nak kalau boleh kita cari imam yang hafizul Quran. Yang imam tak hafiz, dia kata jangan ambil lagi. Ni saya bagi tahu lah, mana tahun depan kok saya hidup lagi ke, kita cuba atok bagi elok. Dia kata musim ni imam hafiz diperlukan. Jangan ambil imam suara sedap saja, dia kata. Suara sedap je tuan-tuan, duk baca surah pendek saja, tak mau. Kita nak Ramadan, dia kata biar baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak baca sendiri dah lah malas tuan-tuan. Kita harap imam baca, kita dengar pun rasa dapat seronok dah. Allahu Akbar. Ni kadang-kadang kita duduk belakang, naik lemah perut. Bila nak habis tak tahu. Bila nak rukuk dia ni, dengar suara pun lemah. Saya pergi satu tempat tu, dia baca imam tarawih, baca serupangan sembang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Macam sembang saya, macam tanya hang nak pergi mana oi. Sat pergi mai lah makan, mai lah buka puasa. Kadang-kadang baca tu dia kata membuatkan orang semayang hilang kekusyukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Al-Quran dia kata hiasan. Dia mesti bacaan yang baik, dia mesti ingatan yang baik. Sebab kita duduk dalam bulan yang baik, bulan yang turun Al-Quran, mestilah Al-Quran. Satu lagi dia kata Ustaz, kalau imam-imam kita tak ingat, dia kata bagi buka Quran. Buka Quran tak salah tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak mau dia tak buka Quran, dia sangkut lagi teruk. Biar dia buka Quran, dia baca lagi elok dan dia baca lagi sedap daripada dia tak buka, baca tabuk. Tapi dia kata, saya panggil Ustaz, imam-imam yang hebat-hebat, buka Quran pun sangkut lagi. Allah, dia kata, aku pening, dia kata. Pasal dia kata, anak memang tak kisah, dia kata, panggil imam ni, minta. Macam tempat dia, tahun ni dia buat satu malam setengah juzuk. Dia bermula dari juzuk 15 sampai juzuk 30.
Maknanya dia tak ambil 1.15, dia pun nak ambil malam pertama 15 yang pertama, malam kedua 15 yang kedua, 16 yang pertama, 16 kedua, kerat-kerat satu duduk tu. Jadi dia kata, tahun ni ana terpaksa imamkan diri ana sendiri di masjid ana, dia kata, pasal dia tak harap kat orang lah. Dia tak keluar banyak tuan-tuan. Rezeki ni mai Badawi ni, rezeki. Dia kata nak bagi 2 malam tak boleh, malam boleh. Dia kata, tu pun dia kesian kat ana, dia kata apa? Ana kesian kat ustaz main masjid ana tak pi rasa malu. Tu yang mai kau, oh tak ci kata, okey kesian tak ci. Dia kata apa ni bagi mai elok-elok okey. Dah. Pada kita tok yang mulai pula kan dia tuan-tuan. Suara yang lunak, suara yang masya-Allah Allah bagi kepada dia. Ingatan Quran tuan-tuan dia hebat. Bagi saya dia orang Al-Quran. Dia mahir dalam bidang Al-Quran, subhanallah. Belajar di Jordan dulu. Dia belajar Jordan. Zaman duduk Jordan dulu tuan-tuan, dia ni qori dah duduk di negara orang, jadi qori. Fikir ambil lah. Majlis antara bangsa pelajar-pelajar dunia ada, dia baca Quran awal yang orang Malaysia. Alhamdulillah. Tak sangka saya pun lama dah tak jumpa dia. Bila mai dia jadi imam, jumpa balik, subhanallah. Bulan Ramadan al-Mubarak. Baik. Lalu kita melihat satu hadis Nabi SAW disebutkan. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, Nazala suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min syahri Ramadan wa unzilatit Taurah li 6 madaina min Ramadan wa unzila al-Injil li 13 min Ramadan wa unzila al-Quran li 24 khalat min Ramadan. Artinya disebutkan diturunkan suhuf Ibrahim pada malam pertama bulan Ramadan. Diturunkan pula Taurat pada 6 Ramadan. Diturunkan Injil pada 13 Ramadan. Dan diturunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Ini adalah satu hadis menceritakan tentang turunnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan ketika mana sahabat Nabi SAW mereka berada dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Saya nak sebut ketika mana tuan-tuan berdoa pada bulan Rejab sampailah bulan Syaban, tuan-tuan doa sampailah Ramadan, tuan-tuan masuk. Apa yang tuan-tuan kena hadapi Ramadan ni? Ni saya nak tutup lah tuan-tuan, nak muhasabah balik dah. Kita berdoa, Allahumma barik li fi syahri Rajab wa Sya'ban wa ballighni fi syahri Ramadan. Minta pada Allah berkat Rajab, minta pada Ramadan, minta pada Allah Sya'ban, kemudian minta pada Allah sampai ke Ramadan. Tuan-tuan tahu tak sahabat-sahabat Nabi seronok dengan Ramadan ni? Ada dengan Nabi, mereka jadikan Ramadan ni pesta ibadah. Pesta ibadah ni macam mana? Dalam masjid Nabi ni tuan-tuan, setiap sudut ada yang ibadah. Ada yang solat, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada dengan halaqah majlis ilmu. Mereka hidupkan Ramadan sehingga mereka sampai di babak-babak akhir Ramadan. Mereka mengadu kepada Nabi. Mereka minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, boleh tak andai kata engkau minta lagi pada Allah Ta'ala, jadikan 11 bulan yang lain sama macam Ramadan yang kami duduk hari ini, Rasulullah. Sahabat ni tuan-tuan jumpa Ramadan, dia kenal Ramadan ni seronok ibadat. Mereka takut keluar Ramadan hilang ibadat. Mereka minta pada Nabi, tolong doa saat bagi jadi Ramadan semua. Sebab tu Ramadan ni tuan-tuan, bukan kita nak tengok pada bulan Ramadan ni kita baik, nak tengok keberhasilan, nak tengok kejayaan, nak tengok elok tak elok Ramadan kita, bukan dalam Ramadan ni, tengok setelah keluar Ramadan nanti. Ni tuan-tuan boleh mai ni masjid ni hujung minggu, okeylah saya tak salahkan hari Isnin sampai Jumaat, ni hari ni hari Ahad, kemarin hari Sabtu, tuan-tuan boleh mai ramai. Tuan-tuan agak-agak nanti luar Ramadan, tuan-tuan boleh mai lagi tak dalam masjid yang sama, boleh himpun macam ni juga. Tuan-tuan boleh semayang banyak pada bulan Ramadan. Tuan-tuan rasa Ramadan nanti, tuan-tuan boleh jaga lagi tak solat-solat sunat yang kita buat pada hari ni.
kecuali solat sunat tarawih saja. Tarawih tak ada luar Ramadan. Hang tak payah duk rajin sangat, termasuklah malam raya. Mereka umum kata esok raya, tiba-tiba bunyi mic kat masjid, as-salatu sunnat tarawih. Weh, malam ni tak ada dah, tak payah duk rajin lah. Sebab tu tarawih ni tuan-tuan, dia ada Ramadan saja. Tuan-tuan jangan tinggal walaupun satu malam tarawih. Pilah mana-mana pun. Tuan-tuan nak pergi rumah adik-beradik ke, rumah anak ke, rumah saudara tuan-tuan ke, pastikan tarawih tuan-tuan ada malam tu. Pasal tarawih, kalau tuan-tuan tinggal malam ni, esok dah main tarawih lain dah. Tak ada qadha dah tarawih. Maka tuan-tuan kena semayang. Tambah masjid kita sediakan 20 rakaat. Tuan-tuan boleh duduk 20. Duduk habis. Saya kira tuan-tuan, kenangan Ramadan ini belum tentu akan datang lagi. Ramadan akan datang. Andailah Ramadan ini yang terakhir bagi kita tuan-tuan, agak-agaklah apa persiapan tuan-tuan nak bawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah bagi Ramadan kat kita, kita kena muhasabah. Hasibu qabla an tuhasibu. Muhasabahlah kamu sebelum kamu dihisapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besok Allah tanya kita, wahai fulan, ingat 1445 aku bagi Ramadan kat hang, ingat tak? Dia kata ingat. Tapi apa yang kamu bawa hadap aku? Waktu tu rasa menyesal tuan-tuan. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan dia ada satu hadis yang disebutkan, ketika mana Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Antara perkara yang disebutkan oleh malaikat Jibril ketika itu, malaikat Jibril pun kata, satu golongan ini celakalah, malaikat Jibril kata, apabila dia jumpa dengan bulan Ramadan, tetapi dia keluar dengan Ramadan tersebut, disebutkan rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Disebutkan bila mana masuk Ramadan, tiba-tiba dia habis Ramadan tuan-tuan, tidak dapat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, maka rugi dan celakalah bagi orang tersebut. Nabi sebut amin. Maknanya Nabi setuju orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan, dosa tak kurang bahkan bertambah. Maka tuan-tuan, ada di bulan Ramadan ini, tuan-tuan doalah, kerana doa mustajab setiap waktu dalam bulan Ramadan. Perbanyakkan doa, banyak-banyak doa. Mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan ini juga kata ulama, bulan persiapan kematian. Andai kata Ramadan ni lah hidup kita tuan-tuan, biarlah kita mati esok, Allah dah ampun dah dosa kita. Kita mati besok tuan-tuan, kita tak boleh patah balik dah. Kita harap Ramadan ni lah Allah nak bantu kita. Dengan Ramadan ni lah Allah nak bantu kita. Dengan Ramadan ni lah Allah nak ampunkan dosa kita sehingga kita mati besok dalam keadaan husnul khatimah. Dosa kita bersih sebab Ramadan ni. Dosa kita dah hilang dah tuan-tuan sebab Ramadan ni. Tapi jangan jadi dosa kita bukan hilang, makin bertambah berkat Ramadan ini. Patutnya diampuni, tapi terbalik pula makin bertambah dosa maksiat kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, saya nak sebutlah yang terakhir sekali, kita semua berpuasa daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Kita jaga dah puasa kita dari pagi sampai tengah hari. Jangan petang-petang kita buang pahala puasa kita tuan-tuan. Sebab tu tadi saya sebut, terlupa nak sebut habis. Imam Ghazali kata puasa hak pertama, puasa umum, yakni puasa orang-orang yang hanya jaga perut dia sahaja. Yang kedua, puasa as-saumul khusus, puasa orang yang khusus bermaksud orang yang dia puasa, dia jaga perut dia, dia jaga mulut dia daripada makan minum, dan dalam masa yang sama dia jaga anggota badan dia supaya dia tak melakukan perbuatan yang boleh membatalkan atau mengurangkan pahala puasa dia. Dia jaga. Yang ketiga, as-saumul khususul khusus, puasa khusus-khusus ini hanyalah berlaku kepada para nabi dan para rasul. Mereka jaga makan minum, mereka jaga pandangan mata, telinga, sama macam yang kedua tadi. Dalam masa yang sama, hati mereka tidak ada dunia, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tuan-tuan, hati kita ada apa lah ni? Dengar kuliah duduk tengok jam ya, jangan debat lama, aku nak balik petang lain pula. Maknanya dunia ada lagi.
Memang kita tak dapat tuan-tuan. Hak yang ketiga kita tak dapat. Tapi jangan pula dapat yang pertama. Pertama ni tuan-tuan, dia puasa ya, tapi maksiat sama yang jalan. Hak ni hak Nabi kata, ada orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat lapak dan dahaga semata-mata pada puasa dia. Jadilah golongan yang kedua, khusus setidak-tidaknya orang yang puasa, dia jaga anggota badan dia. Sampailah buka puasa, sampailah malam hari, dia tak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah puasa bermaksud menahan. Nah, sebab tu kalau tuan-tuan perhati tuan-tuan hari ni, nafsu kita. Bulan Ramadan kan syaitan dibelenggu, diikat. Nafsu kita hari ni kita kena lawan. Nafsu kita apa dia? Nafsu kita suka tidur, suka jaga, suka tidur. Nafsu kita suka makan ke, suka puasa? Suka makan. Bulan Ramadan Allah suruh tahan makan, bulan Ramadan Allah suruh tahan tidur. Bangkit tidur awal, bangun esok. Bangkit siang hari, jangan makan, berpuasa. Maka ini Ramadan tuan-tuan. Sebab itulah saya teringat orang buka puasa ni, Nabi sebut dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama tuan-tuan, dia gembira ketika nak buka puasa. Yang kedua, dia gembira dengan hari raya. Orang buka puasa ni gembira itu ya. Lain pada tu dia dah. Maka kita ni tuan-tuan, waktu nak makan buka puasa tuan-tuan tengok elok. Kata orang yang sabar menunggu buka puasa, kalau dia pegang kurma, dia pegang dengan 3 jari saja, tu tanda sabar. Tapi kalau dia pegang kurma 5 jari, tanda tak sabar dah ni. Tak sabar nak makan dah ni. Maka kita sama-sama lah tuan-tuan, jagalah bulan Ramadan ni dengan baik. Jagalah solat antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Solat tarawihnya, bacaan Al-Qurannya, sedekahnya dalam bulan ini juga tuan-tuan. Pastikan kita sentiasa berdoa kepada Allah agar doa ni lah dibantu oleh Allah dapat selesaikan tamatnya Ramadan kita dengan baik. Dan tuan-tuan jangan jadi golongan yang 10 awal ada, 10 tengah makin hilang, 10 akhir cerah terus. Jangan jadi golongan yang macam tu. Duduklah dalam bulan Ramadan ni, kerana Ramadan ni takkan datang lagi dah kalau kita biarkan dia berlalu saja, insya-Allah. Sekiranya tuan-tuan mudah-mudahan sekadar itu sahaja pada tengah hari ini. Saya minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa, tinggi suara dan sebagainya. Yang baik itu semua daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, kelemahan saya sendiri, hakikatnya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ada rezeki umur panjang, kita jumpa lagi dalam majlis-majlis ilmu yang disediakan, insyaAllah. Tuan-tuan, biarlah kita beribadat seperti mana kita beribadat dengan fahamnya ibadat tersebut, dengan ilmu yang kita ada, insyaAllah. Jadi terakhirnya tuan-tuan, nanti tuan-tuan keluar, ada saya bawa tabung dana madrasah. Dana madrasah yang selalu saya bawa dalam khutbah Jumaat. Memandangkan Ramadan ini jadual saya terlalu padat, sehingga tak sempat khutbah Jumaat di masjid sendiri, banyak di luarnya tuan-tuan. Dan baru-baru ni saya pergi Masjid Syarifah Fatimah, saya cari dana tuan-tuan, dapat kutipan dana di masjid sana lebih kurang RM5,000 sahaja. Masuk Badawi 500 nak dapat pun puas cekau. Tapi Ramadan ni insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat menjadi golongan yang afdalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah kata Nabi afdal adalah sedekah pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada tabung di luar sana, tuan-tuan berhajat atau tuan-tuan berkeinginan untuk melakukan sedekah, infak, derma dan sebagainya, bolehlah kita ambil peluang, mudah-mudahan insya-Allah. Saya minta maaf sekali lagi. Yang baik semua datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang, kelemahan saya sendiri, hakikatnya semua datang daripada Allah Ta'ala. Saya minta maaf banyak kalau hari ini ada kesilapan apa-apa, saya mohon ditegurkan. Kerana ada guru saya, Ustaz Zulkifli pemain juga dari Tikan Batu, rasa malu Allah saya. Tu guru pemain dengar juga kuliah saya anak murid ni. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada kesilapan. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين وخصوصا في فلسطين وفي غزة وفي يمن وفي العراق وفي كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح القرآن dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.